Hai guys, Assalamualaikum semua. Selamat berpuasa dan semoga korang sihat-sihat sentiasa dan semoga korang dimurahkan rezeki selalu. Okay? Sebelum Moji teruskan, Moji nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah subscribe Abang Moji Story dan terima kasih sebab selalu menyokong Abang Moji. Pada korang semua yang belum subscribe lagi, jangan lupa untuk subscribe, like dan share dahulu sebelum teruskan menonton video ni. Okay? Thank you guys. Okay guys, hari ni Moji nak menceritakan sebuah kisah seram di mana kisah ni terjadi semasa Moji berumur 15 tahun. Masa ni Moji form 3 dan masa form 3 ni Moji ada ikut satu camp dekat Besut. Tapi Moji tak ingat camp tu camp apa. Yang pasti camp itu adalah camp yang dianjur daripada pihak sekolah lah. Dan camp itu berjalan selama 5 hari 4 malam. Jadi nak dipendekkan cerita guys, tak pendek sangat lah, panjang lah juga. Tapi nak dipendekkan ceritanya dekat sini, Moji dan kawan-kawan terpaksalah tinggal dekat satu asrama di sebuah sekolah dekat Besut. Nama sekolah ni tak boleh lah Moji nak share dekat korang, tapi yang pasti ianya di Besut guys. Rancangan asal camp ini adalah kita orang semua sepatutnya kena bertapak dekat sebuah bukit di Besut pada masa tu. Tapi disebabkan ada masalah teknikal yang kita orang tak dapat elakkan dan pihak sekolah pun tak dapat elakkan, terpaksalah kita orang menumpang di sekolah yang Moji ceritakan ni tadi. Dan masa kita orang dah sampai dekat sekolah ni tadi, sepatutnya kita orang berkemah di padang dekat sekolah tu. Tapi disebabkan cuaca pula yang mengganggu aktiviti kita orang semua pada masa tu, terpaksalah kami semua pinjam asrama yang ada dekat sekolah tu. Nampak tak guys? Dah lah datang tadi undang, buat macam sekolah sendiri. Persoalannya salah kami ke? Ya tidaknya tuan-tuan, itu salah cikgu kami. Ya? Gurau, okay guys. Nak dipendekkan cerita lagi guys, masa ni Moji adalah berkenalan dengan seorang perempuan yang duduk dekat sekolah tu. Dia ni tingkatan 4 pada masa tu dan Moji pada masa ni tingkatan 3 lah. Zaman ni boleh dikatakan zaman kita orang pakai phone yang paling power pun masa tu macam Engage, Sony Ericsson, macam tu lah. Dan 3310 pada zaman ni memang laku keras guys. Kita orang sebagai pelajar, 3310 adalah phone yang paling laku keras pada zaman ni guys. Memang jauh beza dengan pelajar zaman sekarang guys. Jadi masa Moji pergi dekat camp ni, Moji bawa lah 3310 tu kan, kalau tak silap lah. Ataupun adalah phone yang lebih kurang dengan 3310 pada zaman tu kan. Jadi masa ni hiburan ataupun pengenalan dengan seseorang melalui phone hanyalah dengan SMS dan on the phone, macam tu je guys. Dua benda ni je, WhatsApp ke video call ke, tak payah cakap lah guys. Moji rasa tak wujud lagi lah dengan line pun, nak pakai internet pun just pakai GPRS je pada masa ni kan. Itu Moji tak cerita lagi kalau nak minta gambar girlfriend macam mana zaman tu kan. Hantar MMS zaman tu memang sakit dah. Hari ni hantar sebulan baru sampai babe. Silap hari bulan, gambar dah sampai, korang dah break. Macam mana? Okay, balik pada cerita kita. Perempuan yang Moji kenal ni, Moji letaklah nama dia Ira, bukan nama sebenar, okay? Selama 3 hari Moji kenal dia ni dekat situ, Moji boleh katakan Moji tak nampak sebarang masalah lah. Message dengan dia pun tak ada masalah, on the phone dengan dia berjam-jam pun tak ada masalah apa-apa guys. Sampailah ada satu hari ni, masa ni Moji dekat camp ni lagi lah, ada satu malam tu Moji adalah SMS dengan si Ira ni, berchat-chat dengan dia. Tiba-tiba guys, cara dia reply SMS Moji pada masa tu sangat aneh guys. Tak seperti biasa guys. Satu lagi Moji perasan kan, setiap kali dia reply pada masa ni, mesti semua huruf besar guys. Banyak tanda seru, banyak nokta, banyak tanda soal. Sebagai contoh, kalau Moji tanya macam ni kan, awak buat apa tu? Dia akan reply lebih kurang macam ni tau, saya tak buat apa pun. Kenapa? Awalnya Moji ingatkan dia ni macam datang bulan ke, mudi ke, atau memang dia tengah nak marah Moji kan. Lepas tu kalau tak silap, Moji adalah message dengan dia masa tu macam nak berlawak kan, nak buat something happening lah macam tu. Tiba-tiba dia reply lebih kurang macam ni guys. Buatlah lagi, suka baca. Bila dah jadi macam tu guys, Moji agak cuak lah masa tu. Moji mulalah baca balik, scroll balik mesej-mesej yang dekat atas tu kan, dengan rasa yang sangat menakutkan. Meremang habis guys Moji pada masa tu. Dah lah pagi-pagi guys, semua dah tidur kan, dah pula gelap kan. Jadi guys, tergeraklah hati Moji pada masa ni nak call si Ira ni. Sebab Moji rasa macam bukan dia yang mesej dengan Moji pada masa tu. Masa Moji call tu kan, lepas dah banyak kali call apa semua, akhirnya dia angkat lah kan. Moji pun macam, hello,
hello, tapi dia tak jawab apa-apa pun guys. Lepas dah penat Moji ni duk panggil si Ira ni tapi tak jawab-jawab juga. Moji baru je masa tu macam alah dah frust kan, nak tutup lah, nak letak phone tu. Tiba-tiba guys Moji dengar sayup-sayup je dengar macam si Ira ni tengah menangis guys. Masa ni Moji macam buat loudspeaker lah kan, sebab tak berapa dengar kan. Jadi Moji letak dekat telinga tu sebab Moji risau takut tersalah dengar ke apa kan. Lepas lama Moji perhatikan dan dengar suara dia tu kan, tiba-tiba dia menyaut. Dia macam, "Ya Rizky." Tapi masa ni dia tiba-tiba jawab tu dengan Moji dapat rasa perasaan yang macam agak seram guys. Moji tak tahu macam mana nak bagi tahu dekat korang perasaan pada masa tu. Sebab masa dia jawab tu, dia cakap macam "Ya Rizky." Masa ni dia macam ada dua suara guys. Maksudnya dari suara yang kasar macam lelaki, tiba-tiba bertukar suara si Ira ni pula dalam satu perkataan yang sama tu guys. Maksudnya guys, masa dia sebut "Ya Rizky", suara Ira dia berubah-ubah guys. Moji pun jadi macam tak cakap banyak lah guys masa ni kan. Moji terus letak phone sebab Moji takut jugalah. Jadi Moji tak text juga dia sebab Moji risau kan. Moji tak call dia apa semua. Dan walaupun masa ni banyak dia tinggalkan teks yang pelik-pelik dekat Moji. Contohnya macam kenapa letak call, kenapa tak nak layan, kenapa tak dengar suara, dan macam-macam mesej yang pelik dia hantar dekat Moji kan. Tapi Moji memang tak layan langsung. Jadi nak dijadikan ceritanya, masa ni Moji matikan terus phone sebab takut dekat si Ira ni lah. Moji letak dekat bawah bantal tu phone tu kan. Moji baca je surah-surah yang Moji ingat pada masa tu, sambil Moji pun masa tu memandang ke arah siling kan. Boleh dikatakan lama jugalah Moji termenung dengan biji mata terbuka luas jugalah guys sebab ketakutan kan. Boleh dikatakan Moji sampai sekarang masih boleh ingat momen tu guys. Sampailah dengar azan subuh, barulah hati Moji lega sikit masa tu. Nak dipendekkan lagi ceritanya guys, demamlah Moji pada masa ni guys, dengan tak tidur lagi kan. Jadi Moji masa ni pergilah report dekat cikgu macam Moji ni tak sihat masa ni kan. Moji mintalah nak rehat kan. Dan cikgu benarkanlah Moji rehat dekat dorm pada masa ni. Masa Moji rehat dan tak tahu nak buat apa ni kan, Moji buka balik phone Moji. Kan Moji tutup semalam tu kan. Jadi masa ni Moji tengok banyak mesej daripada Ira ni yang baru-baru kan, ataupun yang semalam dia hantar tu masuk, dan dia bagi tahu yang dia minta maaf pasal semalam. Dia cakap itu bukan Ira dan macam-macam lah mesej tanda minta maaf pada Moji dengan apa yang terjadi pada malam kejadian tu kan. Masa ni Moji memang tak balas satu pun SMS Ira ni sebab Moji pun badan tak berapa kuat dan tak sihat sangat. Takutlah jadi apa-apa yang pelik kan. Jadi masa semua budak asrama ni dah balik daripada sekolah ni, Moji pergilah cuba untuk bergaul dengan senior-senior ataupun student yang ada dekat asrama tu lah. Moji pergilah dekat dom-dom diorang apa semua kan. Yelah kita nak cari kawan kan. Dan masa ni semua yang lain ni tengah buat camp dekat tengah buat aktiviti dekat Padang pada masa ni. Jadi masa Moji tengah lepak-lepak cuba buat kawan dengan diorang ni semua, adalah Moji ikut seorang budak ni. Dia form 4. Masa ni dia lelaki lah kan. Masa ni dia nak pergi iron baju sekolah kalau tak silap. Moji lepak-lepak dengan dia berdua pada masa ni. Moji ada bertanya pasal Ira ni. Moji macam baru je nak bercakap, nak berborak pasal Ira ni, tiba-tiba dia cakap, mana kau kenal dia? Kau bercinta dengan dia ke? Kalau kau ada niat nak rapat-rapat dengan dia, baik tak payahlah. Moji bertanya lah, kenapa? Dia dah ada boyfriend ke? Si kawan ni pun cakap lah, Ira tu jangan haraplah nak ada boyfriend, tak ada maknanya. Moji pun cakap lagi, Moji tanya lagi, muka cantik macam tu takkan tak ada boyfriend? Nak dipendekkan cerita guys, si kawan ni tadi ceritalah dekat Moji yang Ira ni memang dia famous sikit lah dekat sekolah ni. Dah ramai orang tahu yang Ira ni selama dia duduk dekat situ dah lebih kurang 4 tahun ni kan. Ira ni dia dijaga daripada saka mak dia guys. Sebab dah ramai bekas-bekas boyfriend dia kena kacau, macam mana Moji kena kacau dengan saka mak dia pada mana masa Moji kenal dia ni tadilah. Bekas-bekas boyfriend dia dapat tahu cerita ni semua pun sebab Ira ni sendiri akan bagi tahu bila dia dapat sedarkan diri semula daripada saka mak dia ni, seperti mana masa Ira minta maaf dengan Moji ni tadi. Jadi lepas Moji dah tahu kejadian tu, petang macam tu Moji pergilah jumpa si Ira ni dekat dewan makan asrama. Masa ni Moji jumpa acah-acah nak pergi study lah kononnya. Padahal guys, Moji belajar sekolah lain kot kan. Jadi masa Moji jumpa ni memang agak takut jugalah. Tapi Moji tawakal je lah kan, sebab esoknya tu Moji dah nak balik ke sekolah Moji semula kan. Jadi bolehlah that is the last time kita orang jumpa macam tu lah. Masa Moji jumpa tu kan, mula-mula kita orang macam borak macam biasa-biasa lah, tak ada apa kan. Lepas tu Moji tanyalah dia tentang kejadian malam yang Moji demam tu. Dan masa ni lah dia ceritakan yang mak dia memang tinggalkan saka ataupun penjaga untuk dia ni
pada masa dia kecil lagi guys. Masa dia cerita tu nampaklah muka dia agak sedih guys, tapi sebab benda ni dah bertahun jadi, so dia nampak chill sikit lah bercerita kat Moji kan. Macam dia dah boleh accept lah fate tu kan. Dia ada beritahu yang dulu masa form 1, masa form 2 dia memang susah nak bagi tahu semua ni sebab dia takut dia terbuka aib mak dia. Dia takut lah tak ada orang nak kawan dengan dia ke. Tapi bila masuk form 3 dan dia masuk form 4 pula sekarang kan, dia dah tak kisah dah orang nak bertanggapan macam mana dekat dia. Dia beritahu yang dia benci lah benda macam tu. Dia benci lah mak dia buat dia macam tu kan, sebab overprotective sangat kan, sampai macam tak ingat itu anak dia sendiri kan. Dia beritahu yang dia ni anak tunggal, tapi dia cakap yang dia tak sepatutnya dapat nasib sampai macam tu sekali walaupun dia ni anak tunggal kan. Sampai kan guys, cikgu-cikgu kat situ pun pernah masuk campur dalam kes si Ira ni, tapi masih tak jumpa juga jalan penyelesaian untuk si Ira ni guys. Memang tak ada nafikan guys, si Ira ni dia quite beautiful, agak cantik, tapi bagi Moji dengan apa yang Mak Ira ni buat, boleh dikatakan sangat tidak patut lah guys kan. Lepas Moji dah pulang, dah selesai camp tu apa semua, memang Moji ada lagi lah bermesej dengan dia, tapi disebabkan kita orang jauh, okay, dan kita orang pun tak adalah serius sangat nak pergi ke into relationship yang macam mana kan. Lepas tu banyaklah perkara-perkara yang membuatkan hubungan tu tak boleh pergi ke arah lebih serius lah pada masa tu. Tiba-tiba sedar tak sedar kami dah tak berhubung lagi guys. Jadi masa tu Moji just mendoakan dan berharap si Ira ni di bawah lindungan yang maha berkuasa je lah guys kan. Nampak tak? Wallahnya bunyi dia kan. Okay guys, jadi apa pandangan korang tentang si Ira dan mak dia ni guys? Korang rasa wajar ataupun tidak apa yang mak dia buat pada si Ira ni tadi? Korang boleh tinggalkan pandangan dan cadangan korang di ruangan komen di bawah. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk video yang lebih menarik di masa yang akan datang. Stay smart dan jangan potong puasa. Okay? Bye.